Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat kembali bertemu dan berkuliah, dan insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung surah Hud bermula dari ayat 84. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila madyana akhahum Syu'aiba قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء
innaka la antal halimur rasyid. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita dapat baca dari surah Hud, bermula ayat 84 sampailah 88. Hari ini yang kita baca ialah berkaitan dengan cerita Nabi Shu'aib. Sebut molek, sebut betul-betul. Shu'aibun, Shu'aib. Orang kita dia Shu'aib. Shu'aib. Tapi bahasa asal Shu'aib. Jadi ada juga ada saudara saya tu, dan dia jadi qadi. Nama dia Sa'ibun. Asal-asalnya nak pergi nama Shu'aibun. Jadi orang kita Shu'aib, dia pun ayah dia pergi Shu'aib. Jadi orang daftar tu tak kerti nak eja kali. Jadi Saibun. Jadi Saibun. Saibun jadi Saibun. Asalnya Shu'aib. Famousnya Shu'aib. Shu'aib. Shu'aib famous tu sebab artis nama Shu'aib. Dari asalnya nama Shu'aib. Kisah Nabi Shu'aib yang diutuskan kepada kaum atau kepada Madian. Okay. Kabilah Madian. Wa ila Madyana akhahum Shu'aiba, dan kepada penduduk Madian kami utuskan saudara mereka Shu'aib. Dia berkata, okay, dia berkata, wahai kaumku. Disebut dalam tafsir ini,
Wahum qabilatun minal Arab. Mereka ni satu kabilah dari Arab yang duduk bainal Hijazi wasyam. Yang duduk di antara Hijaz. Hijaz ni Mekah Madinah lah, di jazirah Arab tu. Wasyam, dan juga Syam, duduk tengah-tengah antara Mekah dengan Syam. Qariban min Ma'an, biladan tu'rafu bihim yuqalu laha Madyan. فأرسل الله إليهم شعيبا وكان من أشرفهم نسبا. Jadi Allah Ta'ala utuskan Nabi Shu'aib yang merupakan dari keturunan mereka dan juga merupakan antara keturunan yang termulia di kalangan mereka. Dan memang Allah Ta'ala ni pilih Rasul dia dari kalangan yang mulia. Allah Ta'ala pilih dari Rasulnya, Allah Ta'ala pilih Rasulnya dari kalangan mereka yang mulia. Qala ya qaumi i'budullah. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada bagi kamu Tuhan selain darinya. Inilah dakwah tauhid. Setiap rasul bawa risalah yang sama. Dan inilah yang paling perlu kita tekankan. Saya dah sebut sebelum daripada ni, banyak orang bila cerita tentang Islam ialah tentang adab, akhlak, soal makan, minum. Islam, tak boleh makan babi. Islam tak boleh minum arak. Islam tak boleh mencuri. Islam tak boleh rasuah. Islam kena salat 5 waktu. Islam kena puasa Ramadan. Islam kena bayar zakat. Islam kena pergi haji. Itu semua amal ibadah. Asas kepada Islam nombor 1 ialah la ilaha illallah. Apa dia maksud la ilaha illallah? Mengesakan Allah dan mengiktiraf bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan mengiktiraf bahawa satu-satunya Tuhan yang wujud adalah Allah, dan mengiktiraf bahawa semua sembahan selain Allah adalah batil, palsu, bukan Tuhan. Dia adalah rekaan manusia semata-mata. Jadi waktu kita berinteraksi dengan agama lain, kita berinteraksi sebagai menghormati manusia sebagai manusiawinya mereka. Tapi sebagai agama, kita tidak mengiktiraf agama mereka. Dari sudut Tuhan mereka itu sebenarnya bukan Tuhan. Habis itu kita buat baik kepada mereka kerana boleh jadi mereka jiran kita, kerana boleh jadi mereka tu saudara kita, atau kerana kita tak nak dia ni mencela agama kita. Jadi kita pun tak cela agama dia supaya dia tak cela agama kita. Tapi dari sudut i'tiqad, kita beriktikad bahawa hanya Islam agama yang benar. Kerana hanya Allah Tuhan yang satu. Selain dari Allah bukan Tuhan. Walaupun manusia panggil dia Tuhan, tapi sebenarnya dia bukan Tuhan. Ini inti utama Islam. Qala ya qaumi i'budullah, wahai kaumku sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada bagi kamu Tuhan selain Allah. Ya, jadi kalau ada orang Melayu mari buat agama baru, ilaha, ilama, ilara. Tahu semalam dia buat sidang media semalam. Nak clear bahawa dia ni tak sesat. Tak tahulah ke mana, saya pun tak dengar. Tuhan bulan, Tuhan matahari, Tuhan bintang, Tuhan langit, Tuhan
Tuhan matahari, Tuhan bulan, Tuhan bintang gitulah. Jadi Tuhan tu satu, cuma dia sebut Tuhan, tak tahulah dia iktikad lagu mana. Tapi kalau pun dia iktikad Tuhan yang satu berlawanan dengan cara Rasulullah, tak boleh juga sallallahu alaihi wasallam. Tetap dia kena kembali dua kalimah syahadah tu, la ilaha illallah, tauhid kepada Allah, Muhammadur Rasulullah, mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dia kata saya tak syirik, saya semua Tuhan je. Cuma kita semua Tuhan ni versi orang Melayu. Agama Melayu. Asal usul dia adalah isu silam. Tapi dia lama-lama jadi Islam. Isu silam. Kita dengar pun pelik tak? Pelik. Tapi kita kena duduk di atas agama Islam. Ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu asas kepada agama. Kita nak bagi clear yang tu pun payah. Ada lagi orang kata tak apa, agama mana-mana pun sama, asal baik je. Kita jangan berkacau orang, jangan bunuh orang. Agama bukan untuk tu je. Agama ni nombor satu sekali hak Tuhan. Hak dia sebagai pencipta kita. Hak kita kata mana-mana agama baik belaka tu, itu antara kita sesama manusia. Mungkin dia baik dengan kita, tapi dia tak clear, dia tak settle urusan dia dengan Tuhan yang Maha Pencipta. Allah Ta'ala, hak yang paling besar sekali adalah hak Allah. Baik setara mana pun dia, tapi kalau dia tak beriman kepada Allah, tak boleh. Sebab tu manusia ni, kita kena tengok pada neraca Allah. Apa yang Allah Ta'ala suka, apa yang Allah Ta'ala redha, maka itulah dia. Walaupun kita tak suka. Mungkin orang ahli taubat tu seorang tu, aku tak puas hati dia taubat dulu, dia buat jahat kat aku. Mungkin ada orang tu dia buat jahat. Sampai di hujung hayat kawan tu taubat, aku baru nak tutup bela dengan dia akhirat besok. Tiba-tiba dia dah taubat. Bolehkah kata macam tu? Boleh tak kita kata dulu dia perang lawan Islam, dia bunuh keluarga kita, kemudian nama kita kata tak apalah, aku suruh urusan dia, esok akhirat esok aku tuntut bela dia ni. Betul orang tu dia taubat kepada Allah. Kita kata tak aci. Dia tu urusan kita ni tak sebesar urusan Allah. Kalau dia taubat kepada Allah, habis. Malah Nabi SAW tertawa melihat orang begitu. Maknanya yang terbunuh masuk syurga, yang membunuh masuk syurga. Apa? Zaman dia bunuh kawan ni, dia syirik, orang ni Islam, kawan ni mati syahid. Setelah beberapa waktu dia pun bertaubat kepada Allah, masuk Islam, Allah ampunkan dosa dia. Dua-dua kembali kepada Allah dalam syurga. Bukanmu kau bunuh aku? Ya, aku dulu, tapi aku taubat lepas tu. Nabi tertawa. Pasal apa? Ini isu bagaimana kita berinteraksi dengan Allah. Kalau kita kira dendam kesumat, tak habislah kita. Betul? Tak habis, mana cik dia dulu begini. Orang dah taubat kepada Allah. Itu hak Allah Azza wa Jalla yang paling utama. Malah boleh jadi Allah Ta'ala akan ganti kepada mereka sesuatu yang lebih baik daripada apa yang mereka inginkan. Kenapa? Kerana hak Allah lebih besar daripada hak manusia. Jadi sebab itu, nombor satu kita dalam agama adalah untuk beriman dan mengabdikan diri atau mengakui ketuhanan Allah yang maha satu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sebanding dengannya.
Malakum min ilahin ghairuh, tidak ada Tuhan bagi kamu selain Allah. Wala tanqusul mikyala wal mizan, dan janganlah kamu mengurangi sukatan dan timbangan. Jadi setelah tauhid barulah marinya perbuatan. Setelah dia pesan kepada mereka bertauhid kepada Allah, barulah dia kata jangan kamu tipu timbangan. Inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum azab yaumin muhit. Sesungguhnya aku melihat kamu berada dalam kemewahan. Okey. Dan aku bimbang kamu akan ditimpa azab pada hari yang meliputi orang-orang yang bersalah. Wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qist. Wahai kaumku, sempurnakanlah sukatan dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu kurangkan manusia akan benda-benda yang menjadi haknya. Bila dalam berjual beli, jangan kurangkan hak manusia. Jangan tipu timbangan. Dia pun adjust. Sekarang ni adjust. Dia letak pemberat ke dekat timbangan tu, atau dia adjust apa tu jarum dia ke, atau dalam cupak tu dia dah letak sesuatu yang menyebabkan bila cupak tu tak cukup. Macam-macam lah teknik cara-cara dia. Zaman moden mungkin bila dia ambil kontrak, spek dia begini, maka dia kurangkan spek tu. Dia buat paling basic sekali, besi tebal jadi besi nipis. Campuran seminya begini jadi kurang. Kalau dah ada mention dalam tu. Okey. Jadi spek tu kembali kepada sukatan dan timbangan. Amalan ni lagilah dahsyat. Jual dalam Shopee ya, online. Siapa kat seller, siapa kat buyer tu lain daripada hak dia gambar. Atau gambar lain, tunjuk gambar lain, kemudian bila pergi hantar post sampai kat buyer benda lain, ataupun kualiti tak sama dengan yang dia tunjuk. Jadi macam-macam sifat mengurangi timbangan mizan, mengurangi timbangan manusia. Ataupun beli 11 sampai 10. Beli ada 11 item, sampai tiba-tiba 10 item. Kalau dia tercicir, dia pun hantar balik. Okeylah. Tapi ni memang sengaja dah nak tipu orang. Tak boleh. Itu termasuk benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Semalam ada orang tanya pasal bila kita sebut dosa kaum Nabi Lut ni besar, nak banding rasuah pun bukanlah kita kata dosa rasuah tu kecil, tidak. Tapi bila sebut dosa-dosa yang Allah Ta'ala laknat dan Allah Ta'ala azab kaum dengannya, maka kita kena takut pada dosa tersebut. Banyak lagi dosa-dosa besar. Cuma bila kita sebut, bila berbanding dosa kaum Nabi Lut dilaknat Allah, maknanya dosa ni sangat besar. Sangat besar. Bukanlah kata rasuah tu tak ada apa. Bukan maksud gitu, tak. Bila kita buat banding semalam, ada orang ni dia tengok dosa tu mengikut gambaran kita sebelah ni. Bila isu rasuah kat, gegak komputer seolah-olah dunia ni binasa disebabkan rasuah. Sedang dalam masa yang sama orang LGBT ni duduk keliling dia senyumnya. Dia tak anggap benda tu besar.
Yang tu yang kita sebutnya kena ubah mind setting kita. Kena tengok dosa yang Allah Ta'ala laknat ni, dosa ni besar. Bukan dosa besar, dosa biasa-biasa tak. Okey? Mari part kita hari ni, dosa tangkusul mikyala wal mizan, mengurangi timbangan. Kalau kontrak kerajaan kurang timbangan, supa tak? Kena ambil iktibar lah. Berat jugalah maknanya. Okay? Jadi kita kena tengok dalam sudut kacamata bagaimana Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan kepada kita. Sebab kalau ikut media, media ni akan membesarkan ikut dia suka. Kalau cerita bab dosa, kesalahan ni, mana manusia ni kadang-kadang dia besarkan kesalahan yang pada dia ada panggil, dia panggil apa? Yang subjektif pada dia tu besar, yang bersifat subjektif, bukan pada hak Allah Ta'ala. Pada dia contohnya dosa apa? Dosa apa sebut? Kita mudah tak adil lah, LGBT dengan dosa kita menghina orang ke, kita nak kata orang ke, tok lebay ke, kadang-kadang dia ambil kesalahan seorang ulama, seorang alim, ada salah sikit ke, besar-besar kan salah ni, tok lebay ni cakap dulu macam ni, cakap dulu macam ni, Allah ni cakap lain dah. Yalah, cakap-cakap tu kadang-kadang fatwa ni berubah tengok keadaan masa dan tempat, tidaklah kata. Tapi selama dia ni tidak menghalalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan, atau tidak mengharamkan apa yang Allah Ta'ala halalkan, jangan pula kita nak mani. Ada lagi dosa besar yang kita kena tengok pada neraca agama, neraca Allah Ta'ala. Okey? Apa? Riba lain dengan rasuah. Riba lagi dahsyat. Macam tu, maksudnya tak adilah. Terima kasih bila sebut tentang riba. Kita bila sebut rasuah, besar salah dia. Tapi kalau dia buat riba, dia relax-relax je. Tak? Di bank konvensional tak ada masalah. Kalau lambat bayar sikit, naik bunga, tak ada masalah. Padahal dosa tu Allah Ta'ala isytihar perang. Lebih teruk daripada berzina dengan ibu sendiri. Dosa riba. Jadi ada dosa ni manusia tengok kecil, tapi sebenarnya di sisi Allah besar. Jadi sebab tu kita ni kena melihat pada neraca Allah. Walaupun dosa tu kecil di sisi manusia, tapi kita rasa besar sebab Allah Ta'ala kata dia adalah dosa besar. Macam riba tadi. Orang guna nama macam faedah lah, orang apa, bunga lah, istilah cantik belaka tu. Bunga, naik bunga. Bunga apa? Tu bukan bunga, tu percikan api neraka. Tu. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita daripada api neraka. Macam orang dulu simpan apa tu, KWSP ke, yang ada sekarang ni buat bahagian patuh syariah kan, patut dia dipindahkan akaun dia daripada hak konvensional pergi kepada yang patuh syariah. Tapi dia berapa ramai orang pergi, orang tak ambil hal pun, dia tak anggap benda tu besar, padahal riba tu besar di sisi Allah. Jadi kita kena lihat mengikut kacamata syariat, atau kacamata syariat. Bukan nak bela orang rasuah dak, tapi nak sebutnya dosa-dosa besar ni kena dilihat dengan kacamata agama. Kita pun mengingkari juga rasuah pun, sebab dosa tu pun bukan kecil. Orang yang menerima, yang memberi, dua-dua dalam neraka, Nabi SAW sebut. Cuma jangan sampai kita kecilkan apa yang Allah Ta'ala sebut sebagai besar.
dosa LGBT, homoseksual, dosa ni menipu timbangan, dosa riba, banyak lagi. Tapi oleh kerana kita ni disebabkan budaya, politik dan seumpama dengannya, kita hanya dimomok-momokkan kesalahan tertentu. Kalau pihak dia buat, dia pun senyap. Kalau pihak orang lain buat, dia pun itu sifat dia. Kita ni tak cara, ikutlah pihak mana. Yang penting kalau Allah Ta'ala kata benda tu salah, kita kena kata salah. Baik, kemudian wala tabkhasun nasa asya'ahum, dan janganlah kamu kurangkan manusia akan benda-benda yang menjadi haknya. Okey. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi. Disebut kerana mereka dulu ni waqad kanu yaqta'una at-tariq, mereka suka bukan setakat tipu timbangan orang, suka juga ambil hak orang, iaitu mereka merompak di jalanan. Ada lagi, bukan setakat nega nipu dak. Hak tipu tu satu, dia buat kerosakan. Disebut dalam tafsir ini waqad kanu yaqta'una at-tariq, mereka ni merompak di jalanan. Kita panggil apa? Kalau lanun ni di laut biasa, kalau atas darat penyamun. Penyamun. Baik. Kemudian wa ya baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin, limpah kurnia Allah kepada kamu lebih baik bagi kamu dari apa yang kamu ambil secara haram itu, jika betul kamu orang-orang yang beriman. Wa ma ana alaikum bihafiz, jadi dah untung sikit tu, nega untung tu lebih baik daripada kamu tipu timbangan. Kamu nampak, bila kamu tipu timbangan kamu untung banyak. Tak pernah kaya pun orang tipu timbangan. Kalau kaya pun tak berkat. Dan aku bukanlah orang yang menjaga dan mengawasi perbuatan kamu. Mereka pun jawab, qalu ya Syu'aibu as-salatuka ta'muruk, wahai Syu'aib, apakah sembahyang kamu yang banyak itu menyuruhmu memerintahkan kami supaya meninggalkan apa yang kami sembah, apa yang disembah oleh datuk nenek kami, atau supaya kami melakukannya, atau supaya kami lakukannya apa yang kami suka, melakukannya dalam menguruskan harta kami. Yakni kamu dah semayang banyak ni, tiba-tiba semayang tu kau suruh kamu halang kami daripada sembah Tuhan kami, dan semayang tu ke yang menyebabkan kamu suruh kami, kamu halang kami nak buat apa saja yang kami suka dengan harta kami, yakni nak bayar zakat. Innaka la antal halimur rasyid, sesungguhnya engkau wahai Syuaib adalah orang yang sangat penyabar dan sangat bijak berakal. Dalam tafsir disebut oleh Ibnu Abbas, mereka kata ni dia ejek Nabi Syuaib. Kamu ni sangat berakal, sangat bijaksana, sangat banyak solat. Sampai solat kamu, tiba-tiba kamu suruh kami tinggalkan agama nenek moyang kami, dan sampai kami tak boleh nak buat apa yang kami suka dengan harta kami. Bijak. Bahasa kita lah tu. Bijaknya kamu. Kata Ibnu Abbas, yaqulun, zalika a'da Allah
ala sabil istihza. Dia kata tu dalam sifat untuk mengejek-ngejek. Cidik kamu ni, bijak. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Nabi Syuaib berkata, wahai kaumku, bagaimana fikiran kamu jika aku berdasarkan bukti yang nyata dari Tuhanku, dan ia pula mengurniakan daku pangkat Nabi sebagai pemberian daripadanya. Dia kata, wahai kaum, macam mana sekiranya yang aku kata ni ada bukti? Maknanya apa? Dia bagi peringatan dengan azab. Sembahlah Tuhan yang satu, takutlah kepada azab Allah, tinggalkanlah benda-benda yang kamu buat tak betul tu. Jadi kaum dia kata, elok sangatlah tu, baiklah kamu dia, baik sungguh kamu ni, dah solat banyak, tiba-tiba nak suruh kami ni tinggalkan Tuhan kami, nak bagi kami uruskan harta kami sesuka hati. Jawab kaum Nabi Syuaib, okey, bagaimana sekiranya yang aku kata ni aku ada bukti dari Tuhanku, dan bagaimana sekiranya aku adalah Nabi yang dilantik daripada Allah, sebagai pemberian daripada Allah. Patutkah aku berdiam diri dari melarang kamu, sedang aku tidak bertujuan hendak melakukan sesuatu yang sedang aku tidak bertujuan hendak melakukan sesuatu yang aku melarang kamu dari melakukannya. Kata apa sini? Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Aku tidak bertujuan hendak melakukan sesuatu yang aku larang kamu dari melakukannya. Aku tidak bertujuan hendak melakukan sesuatu yang aku larang kamu dari melakukannya. Jadi aku dah larang kamu, aku pun tak nak buat macam tu. Okay? Ai la anhaakum 'anil syai' wa ukhalifu ana fi sirri fa af'alahu khufyatan 'ankum. Bila aku kata ni, bukan aku kata saja-saja tak. Maknanya aku cakap macam ni hari ni, tiba-tiba aku buat secara senyap-senyap. Aku larang kamu tipu timbangan, tiba-tiba aku buat gitu. Tak. Ini Nabi. Dia tidak berkehendak atau tidak, maksud, sedang aku tidak bertujuan hendak melakukan sesuatu yang aku larang kamu dari melakukan. Aku dah larang, aku tak akan buat apa yang aku larang. In uridu illal islaha mastata'. Aku hanya bertujuan hendak memperbaiki sedaya upayaku. Wa ma taufiqi illa billah. Tiadalah aku beroleh taufik untuk menjayakannya melainkan dengan pertolongan Allah. Ayat ni, taufiqi illa billah, menunjukkan bahawa para rasul pun minta taufik dari Allah. Taufik ni apa taufik? Kekuatan untuk mengikuti petunjuk. Okay? Lalu dia kata, aku larang kamu, aku pun tidak hendak untuk buat apa yang aku larang. Yang aku nak adalah kebaikan, dan dalam melaksanakan perkara tersebut aku mengharapkan taufik dari Allah. Tidaklah yang memberi taufik kepadaku melainkan Allah. Maknanya para rasul pun minta pertolongan dari Allah dalam mentaati Allah. Sebab tu kita ni jangan sombong. Kita kena minta dengan Allah bantuan agar Allah Ta'ala bagi kepada kita kekuatan dan taufik untuk mentaati Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku dalam mentaatimu. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith.
Ya Allah yang maha hidup, maha berdiri dengan sendirinya, dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Aslih li sya'ni kullahu, perelokkanlah urusanku semuanya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan engkau serahkan urusan kepadaku walau sekelip mata. Kita meminta dengan Allah taufik, sebab kita tak mampu untuk mengharungi cabaran hidup di dunia melainkan dengan pertolongan dari Allah. Semoga Allah memandu kita, mentaufikkan kita, memberikan hidayah kepada kita kepada jalan kebaikan, insya-Allah. Dan Allah mengampuni dosa-dosa kita pada apa yang kita tersalah dan tersilap. Kepada Allah jualah aku berserah diri, dan kepadanya lah aku kembali. Dan ini adalah ayat Nabi Syuaib bila jawab kepada kaum dia. Ada lagi ayat yang dia kata, tapi yang ni kita sambung besok hari pada ayat 89 dan sampailah 95, cerita Nabi Syuaib dengan kaumnya Madian. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.